Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami, pengenalan kepada ilmu fiqh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sebelum ini telah belajar, telah kita bincangkan mengenai dengan bagaimana fiqh pada zaman sahabat, kemudian contoh-contoh al-ijtihad bir-ra'yi pada zaman sahabat, maka bagaimana ijma' yang berlaku pada zaman sahabat. Okey, ada ijma' yang berlaku pada zaman sahabat, ada juga contoh-contoh ijtihad bir-ra'yi, ijtihad secara personal di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kita bincangkan pada sebelum ini ada beberapa perbezaan ijtihad bir-ra'yi, ijtihad dengan pendapat di kalangan sahabat-sahabat. Ada sebab ataupun faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf, perbezaan di antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Kadang-kadang berbeza muamalat mereka dengan Quran, ataupun kadang-kadang berbeza muamalat ataupun pemahaman mereka tentang hadis. Dan kadang-kadang khilaf di kalangan sahabat ini, perbezaan mereka tentang memahami qiyas ataupun memahami maslahat. Inilah antara yang kita bincangkan pada sebelum ini. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan lihat dairatul ikhtilaf baina sahabah mahdudah qalilah. Makna kitaran ikhtilaf, perbezaan pendapat di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum amat sedikit dan juga terbatas. Kita lihat ikhtilaf di kalangan sahabat ni pada sebahagian masalah-masalah adalah masalah ijtihadiyah. Ikhtilaf masalah qat'i yang Quran sebut, hadis sebut jelas, yang tidak ada ruang untuk ijtihad, maka itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Cumanya kita nak bagi tahu dairatul ikhtilaf, skop perbezaan pendapat di kalangan sahabat itu dia agak terbatas, tak luas. Walam tatasha'ab kama hadatha fil usur al-taliyah li asri sahabah. Cabangan-cabangan masalah yang berlaku, cabangan-cabangan masalah fiqh yang berlaku pada zaman sahabat tidak menjalar seperti mana berlaku pada zaman selepas daripada sahabat. Okey, sebab sedikitnya ikhtilaf di antara sahabat merujuk kepada beberapa perkara. Semua ini telah disebutkan satu persatu oleh Imam Shalbi dalam kitab Al-Madkhal fil Fiqhil Islami. Disebut satu persatu sebab apakah masalah fiqh ijtihad, ijtihad di kalangan sahabat adalah mahdud dan juga qalil, sedikit dan juga terbatas. Kerana apa berlaku sedemikian? Di antara sebab-sebabnya Imam Shalbi menyatakan, pertamanya tatbiqus sahabah mabda' asy-syura wal ijtihad al-jama'i bainahum fa inna syura taqdi 'ala al-khilaf al-ghalib. Okey, mentatbiqkan sahabat mabda' asy-syura, meeting mesyuarat ataupun ijtihad jama'i sesama mereka. Kerana asyura, mesyuarat, meeting, dia akan menghendaki khilaf pada kebiasaannya, selalunya, fil ghalib. Tuan-tuan, sahabat radhiyallahu taala anhum, bila mana ada berlaku satu isu yang tak ada Quran dan juga hadis, kadang-kadang mereka, Abu Bakar, Umar contohnya, mereka akan bawa sahabat-sahabat yang senior, yang mahir, untuk bermesyuarat. Bila mana bermesyuarat, tuan-tuan tahulah lumrah bermesyuarat ini,
tak semua sekata. Kadang-kadang ada yang kata A, ada yang kata B, ada yang kata C. Jadi bila mesyuarat ada satu isu, bawa ke dalam mesyuarat, maka di situlah kebiasaannya akan berlaku perbezaan pendapat di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Perkara yang kedua, Imam Syalbi menyatakan dalam kitab Al-Madkhal fil Fiqh al-Islami, iaitu suhulatul ijtima' baina sahabah lijtima'i kibari sahabah wa ahlul fatya min as-sahabah fil Madinah al-Munawwarah asimatul khilafah. Wa kana Umar ibn al-Khattab yanhahum 'anil khuruj ila jihatin ukhra illa bi idnin khassin minhu. Perkara yang kedua, mudah untuk ijma' di kalangan sahabat ni. Kerana apa? Kerana berkumpulnya kibarus sahabah dan juga ahli-ahli fatwa di kalangan sahabat. Mana level mujtahid di kalangan sahabat. Di mana mereka berkumpul ni? Di Madinah Al-Munawwarah pada zaman Al-Khilafah, Al-Khulafa Ar-Rashidin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita katakan skop ikhtilaf ini kecil dan sempit pada zaman sahabat? Kerana mereka akan melakukan mesyuarat, meeting untuk orang-orang yang bertahap mujtahid yang layak untuk memberi fatwa. Kita panggil kibarus sahabah, ulama-ulama sahabat yang senior. Okey. Jadi bila mana mereka berkumpul di Madinah Al-Munawwarah pada zaman khilafah, mudah untuk mereka berkumpul kerana mereka duduk di Madinah, dan mudah untuk mereka ijma' dalam sesuatu isu masalah yang tidak ada Quran dan juga hadis, tidak ada nas. Sebab itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu larang sahabat-sahabat ini, larang mereka keluar ke mana? Ke negara-negara lain, melainkan dengan izin yang khusus daripada Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar takut bila mana ahli mujtahid, orang-orang yang mujtahid, ulama mujtahid dan juga yang layak untuk memberi fatwa ni, tiba-tiba mereka berhijrah ataupun mereka keluar daripada Madinah. Maka bila keluar daripada Madinah untuk berlaku ijma', kena panggil dia balik. Satu perkara yang sukar. Jadi sebab itu setiap ulama yang mujtahid yang berada di Madinah Al-Munawwarah, khususnya pada zaman itu, mereka tidak keluar melainkan dengan izin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Perkara yang ketiga, Imam Syalbi kata sedikit bilangan mufti di kalangan sahabat. Fama kana sahabah kulluhum yuftuna. Tidaklah di kalangan sahabat semua mereka memberi fatwa, tidak. Hanya sahaja yang memberi fatwa ni maqsuran, terbatas kepada satu kelompok yang kecil di kalangan mereka. Adapun baki di kalangan sahabat, yarji'una ilaihi, mereka rujuk kepada kelompok yang kecil yang layak memberi fatwa ini. Okey, yang mana mereka ini adalah ulama mujtahid yang akan dirujuk semua masalah kepada mereka. Sebab mereka tahu hukum hakam. Jadi nampak tak? Sebab itu pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat ni ramai, kita tahu ramai, memang ramai. Cuma yang memberi fatwa, yang layak untuk memberi fatwa, yang mujtahid kita panggil, amat kelompok yang sedikit. Sahabat-sahabat yang lain mereka akan rujuk kepada kelompok sahabat yang kecil ini dalam sesuatu isu. Perkara yang keempat, Imam Syalbi kata tawarru'uhum fil fatwa. Tawarru'uhum fil fatwa. Waru'nya mereka dalam beri fatwa. Yastafti ba'dhum min ba'd. Qala Sya'bi kana sittatu min ashabin nabi, sittatun min ashabin nabi yuftuna an-nas, Ibnu Mas'ud, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, wa kana salasatun minhum yad'una qawlahum يدعون قولهم لقول ثلاثة وكان عبد الله يدعو قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدعو قوله لقول علي زيد لقول أبي أبي بن لقول أبي
bin Ka'ab. Okey. Tuan-tuan lihat, Ibnu Hazm ada sebut tau. Ibnu Hazm sebut dalam kitab dia Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Dia kata apa? Sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ni wara'. Wara' dalam memberi fatwa. Dalam memberi fatwa ni mereka wara'. Sebab itu sebahagian di kalangan mereka, walaupun mereka bertaraf mujtahid, mereka akan minta fatwa dengan sebahagian yang lain yang bertaraf mujtahid juga. Sebab itu Imam Sya'bi rahimahullahu taala dalam kitab Ibnu Hazm menyatakan dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dia kata, Imam Sya'bi kata dalam kitab tu, Imam Sya'bi kata dinukilkan dalam kitab Ibnu Hazm, iaitu 6 orang di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka yang layak memberi fatwa. Di kalangan sahabat Nabi ada 6 orang yang memberi fatwa, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Musa al-Ash'ari. 6 orang. Okey. Okey. Kita lihat yang layak di kalangan sahabat memberi fatwa 6 orang. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab kita sebutkan tadi, Ali bin Abi Talib dan juga Umar ibn al-Khattab. Semua 6 orang. Jadi 6 orang ini tuan-tuan perlu tahu, 3 orang di kalangan mereka akan meninggalkan pendapat mereka kerana pendapat 3 orang yang lain. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia akan tinggalkan pendapat dia kerana ada pendapat daripada Umar. Wa kana Abdullah yada'u qawlahu liqawli Umar. Abdullah bin Mas'ud, dia akan tinggalkan pendapat dia kerana ada pendapat Saidina Umar yang bercanggahan dengan dia. Nampak? Mana dia utamakan pendapat Saidina Umar. Abdullah bin Mas'ud. Wa kana Abu Musa yada'u qawlahu liqawli Ali. Adapun Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi ni, yang memberi fatwa, dia akan tinggalkan pendapat dia kerana ada pendapat Ali yang bercanggahan dengan pendapat dia. Nampak? Makna dia memberi prioriti kepada Sayyidina Ali untuk memberi fatwa berbanding pendapat dia sendiri, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Yang ketiganya, yang ketiganya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit akan tinggalkan pendapat dia kerana pendapat Ubay bin Ka'ab bercanggahan dengan pendapat dia. Diberi prioriti keutamaan kepada Ubay bin Ka'ab untuk memberi fatwa dan pendapat dia diketepikan. Nampak? Jadi 3 orang di kalangan mereka akan tinggalkan pendapat mereka bila mana ada 3 orang yang memberi fatwa bercanggahan dengan pendapat mereka. Okey. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud akan tinggalkan pendapat dia kerana pendapat dia bercanggahan dengan Umar. Yang kedua adalah Abu Musa al-Ash'ari akan tinggalkan pendapat dia kerana pendapat dia bercanggahan dengan Saidina Umar. Okey, pendapat dia bercanggahan dengan, bukan dengan Saidina Umar, dengan Ali bin Abi Talib. Zaid bin Thabit akan tinggalkan pendapat dia kerana pendapat dia bercanggahan dengan Ubay bin Ka'ab. Itu nak bagi tahu waraknya mereka, tinggalkan pendapat mereka, ijtihad mereka yang mereka rasa itu betul, tetapi kerana 3 orang yang senior yang diberi keutamaan, maka mereka tinggalkan pendapat mereka kerana mendahulukan 3 orang pendapat ini. 3 pendapat di kalangan 3 orang ini, iaitu siapa dia? Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan juga Ubay bin Ka'ab. 3 orang diberi keutamaan. Okey.
Itu nak beritahu waraknya mereka dalam memberi fatwa. Mereka tak kata ini yang lebih tepat dan pendapat aku ni diberi prioriti, keutamaan. Tidak. Kemudian perkara yang kelima, tuan-tuan, sebab apa ijtihad di kalangan sahabat ini terbatas dan sedikit? Kerana mereka tidak membahaskan perkara-perkara yang tak berlaku pada masa itu. Pada zaman sekarang ini, kita lihat yang tak berlaku lagi dah ada ijtihad di kalangan ulama. Tak berlaku lagi. Sebab masalah-masalah yang baru pasti dan pasti akan datang. Tapi pada zaman sahabat, mereka tak perlukan semua ni. Mereka tak bahas semua ni. Perkara-perkara yang belum berlaku sesama mereka, belum berlaku lagi sesama mereka, mereka tidak bahaskan. Sebab itu kita katakan fiqh pada zaman sahabat ataupun ijtihad yang sahabat buat dalam masalah fiqh ini hanya terbatas kepada keperluan pada ketika itu. Itu yang kita perlu tahu. Sebab itu fatwa-fatwa mereka semuanya adalah fatwa-fatwa sahabat ini, semuanya adalah lil umur al-waqi'ah la al-mutawaqqi'ah. Perkara-perkara ijtihad untuk sesuatu isu pada zaman sahabat hanya terbatas kepada waqi', kepada realiti yang berlaku, tapi tidak merangkumi kepada al-mutawaqqi'ah, iaitu perkara yang akan berlaku. Okey. Fatansha min hadha adam wujud khilafat jazariyah bainal fuqaha as-sahabah. Dan maka akan lahirlah daripada ini tidak wujud khilaf, perbezaan akar antara ulama-ulama bainal fuqaha as-sahabah, di antara ulama-ulama fiqh di kalangan sahabat. Sebab mereka hanya membahaskan perkara yang berlaku pada ketika itu. Mereka tak bahaskan untuk benda yang luar, yang tak berlaku lagi. Benda yang tak berlaku bila kita bahas, dia akan jadi panjang lagi. Nampak tak? Perkara yang keenam, Imam Syalbi kata apa? Dia kata qillatu riwayatil hadis li tahdhiri Abi Bakr wa Umar lis sahabah min ar-riwayah khasyatal kadhib ala Rasulillah kama yatlub mimman yarwi lahu hadis al-bayyinah ala man sami'ahu min Rasulillah wa kana Abu Bakar wa Umar yatlubani min ar-rawi man yashhad lahu wa qad nataja min qillati riwayah qillatu ikhtilaf ar-riwayat fil hadis fayuqallil min al-khilaf baina as-sahabah. Sedikitnya riwayat hadis, bila sedikit riwayat hadis, maka pada ketika itu ijtihad di kalangan sahabat agak terbatas dan sedikit. Sebab apa? Sebab periwayatan hadis itu sedikit. Macam mana boleh berlaku periwayatan hadis sedikit pada zaman sahabat? Kerana Abu Bakar dan juga Umar ini, mereka cukup berhati-hati kepada hadis. Takut pendustaan berlaku kepada perkataan Nabi. Jadi setiap kali sahabat kata ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersabda, mereka berhati-hati. Umar dan Abu Bakar berhati-hati. Dikhawatiri, takut perkataan tersebut bukan Nabi kata. Bila bukan Nabi kata, bermaksud mereka telah mendustakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menisbahkan sesuatu perkataan yang Nabi tak kata. Seperti mana dituntut, diminta daripada orang yang meriwayatkan hadis ni bukti ke atas bukti kepada orang yang mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang berlaku pada zaman sahabat, antara sokongan hadis ini betul benar didengar daripada Nabi, datangkan bukti. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian. Datangkan bukti. Bukti ke atas orang yang mendengarnya daripada Nabi. Apa bukti dia? Ataupun saksi dia. Okey. Jadi Abu Bakar dan juga Umar ni, mereka berdua akan minta daripada periwayat hadis itu, siapa yang menjadi saksi kepada riwayat hadis kamu ni, yang kata kamu dengar daripada Nabi. Nampak? Jadi bila mana berlaku sedemikian, maka ketat
periwayatan hadis ketat. Bila ketat, sedikitlah riwayat hadis. Bila sedikit riwayat hadis, maka sedikitlah ikhtilaf ar-riwayat, perbezaan riwayat dalam hadis. Bila sedikitnya perbezaan riwayat di dalam hadis, maka sedikitlah khilaf di kalangan sahabat. Nampak okey. Perkara yang terakhir, yang ketujuh, qillatul hawadith wan nawazil allati tastad'i al-qawl fiha bir-ra'yi fi 'asri as-sahabah muqaranatan ma'al 'usur allati tali 'asri as-sahabah tali 'asr as-sahabah fayuaddi bila shakkin ila qillatil ijtihad bir-ra'yi fayuqallil min wujudil ikhtilaf. Kerana perkara ataupun isu yang berlaku ni sikit. Nampak tak? Isu perkara yang berlaku sedikit. Bila sedikit, apa yang akan jadi? Bila sedikit, apa yang akan jadi? Bila perkara yang berlaku sedikit, perkara yang isu yang dibangkitkan tu sedikit, isu yang perlu kepada ijtihad lah, yang tak ada Quran dan juga hadis, sedikit. Bila sedikit, maka sedikitnya ijtihad di kalangan ulama. Bila sedikit ijtihad di kalangan ulama, sedikitlah perbezaan pendapat di kalangan ulama. Isu tak ada nak dibincangkan. Buat apa nak sampai banyak ikhtilaf? Tak ada isu sangat. Ada beberapa isu yang perlu dibincangkan. Bila ada beberapa isu yang perlu dibincangkan dengan ijtihad, makna sedikit. Bila sedikitnya isu, sedikitnya ijtihad. Bila sedikitnya ijtihad, maka sedikitnya ikhtilaf, perbezaan pendapat di kalangan sahabat. Nampak tak? Itulah 7 perkara yang Imam Shalbi menyatakan dalam kitab Al-Madkhal fi Al-Fiqh Al-Islami. Okay, khulasah kesimpulan tuan-tuan yang belajar selama seminggu mengenai dengan ad-daur tsani, iaitu kita panggil peringkat kedua perkembangan fiqh selepas zaman Nabi SAW. Apa dia? Perkara yang pertama, kesimpulan dia, telah sempurnalah pengumpulan Quran pada zaman sahabat. Sahabat dah kumpulkan Quran, dah compile kan, sempurna pada zaman sahabat lagi. Kemudian telah mengumpulkan Quran ini pada zaman Abu Bakar, kerana takut Quran tu hilang. Selepas banyak orang mati dalam peperangan Ahlul Yamamah, Ahlul Qura banyak mati dalam peperangan Al-Yamamah yang menentang, melawan orang-orang yang murtad selepas kewafatan Nabi. Kemudian yang mengumpulkan Quran kali kedua di atas mashaf yang satu, iaitu Uthman bin Affan. Dia tulis balik wa wazzi'a fi asri, dan diedarkan pada zaman Uthman bin Affan. Pada zaman Abu Bakar telah dikompilekan. Jadi pada zaman Uthman decentralizekan. Semua satu merujuk kepada satu mazhab, dan satu mazhab ini akan diedarkan, yang baki semua akan dibakar. Okey. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kita dapat simpulkan fiqh pada zaman sahabat adalah zuhurul ijma'. Apa itu zuhurul ijma'? Iaitu berlakulah ijma'. Zahirnya ijma', berlakunya ijma' dengan sebab asyura, mesyuarat, dan tidak ada tafarruq al-madhhabi wa siyasi, tidak ada perbezaan dari segi politik ataupun kecenderungan politik ataupun mazhab. Wa bi khassatin fi ahdi Abi Bakr wa Umar, terutama pada zaman Abu Bakar dan juga Umar. Masa tu tak ada lagi siyasah yang hangat. Pada zaman Ali dah ada dah, pada zaman Osman pun dah start lah. Nampak tak? Pada zaman Abu Bakar dan juga pada zaman Umar, pada ketika itu banyak berlaku ijma'. Sebab apa? Kecenderungan mazhab, pendapat, kecenderungan siyasah, politik itu tak ada. Pada zaman Sayyidina Ali dah banyaklah berlaku tu. Kecenderungan ke kumpulan ini. Okey. Perkara yang ketiga, ihtimam as-sahabah bil fiqhil waqi' la bil fiqhit taqdiri. As-sahabah ma kanu yabhasun illa an ahkamin taqa' fi'lan. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum betul-betul mengambil berat tentang fiqhul waqi', perkara yang realiti yang berlaku pada zaman mereka. Mereka tak ambil tak mengambil kira fiqhut taqdiri, andaian,
kalau berlaku seperti ini apa hukumnya, kalau berlaku seperti ini apa hukumnya. Mereka lebih tumpu fokus kepada apa yang berlaku pada zaman mereka. Perkara yang keempat, tawafutus sahabah fil akhdhi bir ra'yi. Minas sahabah man tawassa'a fil akhdhi bir ra'yi mislu Umar ibn Mas'ud, wa minhum man athara 'adam tawassu' fi ar-ra'yi wal wuquf 'inda an-nusus mislu Ibnu Umar wa Zaid bin Thabit, wa kana hadha tafawut tamhidan li takwini madrasatil hadis wa madrasatir ra'yi fi asr at-tabi'in. Perbezaan sahabat radhiyallahu taala anhum pada berpegang dengan ar-ra'yi. Tuan-tuan kena lihat, nanti kita akan belajarkan kita akan belajar di fiqh pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, di sana dah lahir madrasatul ar-ra'yi dan juga madrasatul hadis. Di situ dah mula lahir. Jadi daripada zaman sahabat kita dah nampak bunga-bunga tu dah. Apa di kalangan sahabat ini ada yang mana man tawassa'a fil akhdhi bir ra'yi, yang mana luas berpegang dengan ar-ra'yi, ijtihad bir ra'yi, dia pegang secara meluas. Bir ra'yi makna dengan pendapat dia lah, bukan pendapat ikut nafsu, tidak, pendapat tapi berlandaskan Quran dan juga hadis, lebih kepada ijtihad. Inilah yang kita katakan Sayyidina Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar juga Abdullah bin Mas'ud, mereka punya pegangan terhadap fiqh bir ra'yi tu, ijtihad bir ra'yi tu luas. Sebab mereka inilah, nanti kita akan belajar pada zaman tabi'in, mereka inilah pelupur dalam madrasatul ra'yi, madrasatul ra'yi. Golongan yang kedua di kalangan sahabat ini, orang yang mana tidak mengutamakan, mereka tak mengutamakan al-ijtihad bir ra'yi, tapi mereka lebih awal wuquf inda nas, iaitu mereka lebih berpegang kepada nas. Apa yang nas kata mereka berpegang, lebih berhati-hati. Jadi mereka ini adalah yang dipelopori oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan juga Zaid bin Thabit. Ini dah dipanggil sebagai madrasatul hadis, dan kita akan bincang panjang lebar pada fiqh pada zaman tabi'in. Okey. Perkara yang kelima, kesimpulan dia, adamut tadwin. Lam takun al-qadaya allati ijtahada fiha as-sahabah tudawwan, wa innama yatanaqaluha al-muslimun syafahan. Pada zaman sahabat ni tak ada dibukukan isu-isu masalah-masalah contemporary, masalah-masalah sahabat, tak ada. Masalah-masalah ibadat, masalah muamalat, tak ada dibukukan. Jadi setiap isu sahabat akan berijtihad dan tidak dibukukan, tidak dikompilkan menjadi buku. Hanya sahaja orang-orang Islam pada ketika itu ijtihad mereka dengan mulut je, sebut hukum hakal dengan mulut. Nampak? Walam yakun as-sahabah ya'tamiduna fi ijtihadatihim ala qawaid usuliyah muqarrarah mudawwanah. Dan tidak juga mereka ni berpegang pada ijtihad mereka ke atas qawaid usul, pada kaedah-kaedah usul yang telah dibukukan, tak ada. Mereka tak ada kaedah usul yang dibukukan, tapi kaedah tersebut telah berakar umbi dalam diri mereka. Itu kita perlu tahu. Mereka tak ada, ini rujuk kepada kaedah usul yang mana, yang ni. Tak ada, dia tak ada buku, tapi semuanya dah ada dalam diri mereka. Okey, bahkan di antara kemampuan mereka adalah mereka mampu untuk berijtihad kerana kaedah usul ada dalam diri mereka, kerana dekatnya zaman mereka dengan Nabi, dan mereka mengetahui asbabun nuzul, fahamnya mereka tentang lughah Arabiyah, bahasa Arab ini. Mereka wahyu turun tu mereka ada sekali, jadi mereka lebih faham apa kehendak asbabun nuzul ayat ini. Mereka lebih faham sebab mereka ada pada zaman Nabi, dan mereka ini pula faham bahasa Arab, bahasa Arab yang asli. Okey. Yang terakhir untuk kita menutup tirai
pengajian kita pada zaman sahabat, fiqh pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, iaitu al-khilaf as-siyasi fi sufufil muslimin lahu atharan fil khilaf al-fiqhi. Inna lil khilaf as-siyasi fi awakhir hadha al-'asr atharan fil khilaf al-fiqhi fi ma ba'd walladhi ibtada'a min 'asr at-tabi'in. Sebenarnya khilaf dalam masalah siasi, politik mengenai dengan khilafah itu sebenarnya tak dapat tidak memberi sedikit kesan dalam masalah fiqh. Sebab itu kita katakan khilaf siasi, perbezaan antara politik, pelantikan khalifah dan sebagainya, pada akhir masa zaman ini adalah asar, meninggalkan beberapa kesan pada khilaf fiqh, perbezaan fiqh pada selepas daripada itu. Bila dia berlaku ia bermula berlakunya khilaf as-siyasi, perbezaan siasi adalah pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in dah start berlaku khilaf as-siyasi. Bila berlaku khilaf as-siyasi, tak dapat tidak dia juga memberi kesan, implikasi kepada siapa? Khilaf fiqhi, perbezaan dalam hukum fiqh. Alhamdulillah tuan-tuan, hampir 2 minggu kita bincangkan tentang fiqh pada zaman sahabat. Banyak isu-isu yang berbangkit. Sekarang kita lihat pula fiqh pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in lahirlah madrasah fiqh. Okey, madrasah fiqh. Kita lihat bermulanya zaman tabi'in ini min awail nisfil qurnil awal, iaitu daripada awal separuh kurun yang pertama. Makna dalam era 50-an pada zaman tabi'in. Okey. Min awail nisful qurnil awal, iaitu pada zaman tabi'in ni sebenarnya pada tahun 41 Hijrah lah, 41 Hijrah, tapi kita kata hampirlah separuh kurun yang pertama. Wadzalika ba'da an ibtada'at daulah Bani Umayyah, yang mana pada zaman tabi'in ini selepas mana bermulalah daulah Bani Umayyah. Bermula daulah Bani Umayyah yang mana didiri allati dhallat qa'imah nahw 91 aman, yang mana di bawah naungan Bani Umayyah lebih kurang 91 tahun berada di bawah naungan Bani Umayyah. Wantaha bintihai hadhihi daulah biqiyami daulah Bani al-Abbas, pada awal kurun yang kedua, iaitu pada tahun 132 Hijrah. Okey, tuan-tuan lihat. Kita tulis di papan putih. Ini tuan-tuan perlu tahu, pada zaman kita panggil al-khilafah, pada zaman al-khilafah, pada zaman Khulafa ar-Rashidin. Okey. Yang keduanya adalah pada zaman Bani Umayyah. Okey. Kemudian berlakulah pada zaman Abbasiyah. Okey. Tuan-tuan kena lihat di sini al-khilafah, zaman khilafah ni apa? Berlaku pada zaman Abu Bakar sampai bila tu? Sampailah zaman dipanggil tampuk pemerintahan diperintah oleh Hasan bin Ali. Selepas apa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kemudian Hasan bin Ali ambil pemerintahan. Sekejap dia ambil. Okey. Kemudian dia serah balik jawatan tu kepada Muawiyah. Jadi di sini bermula pada tahun 11 Hijrah sampailah pada tahun yang ke-41 Hijrah. Habis. Nampak? Hasan bin Ali serahkan kepada siapa? Dia serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni penulis wahyu ni Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia start
Start pada tahun 41 Hijrah ni sampai bila? Sampai tahun 132 Hijrah. Nampak tak? Tuan-tuan tolak lah. 132 tolak 41. Berapa? 13 9 91. Jadi bermaksud zaman Banu Umayyah, pemerintahan mereka berapa lama? Pemerintahan mereka 91 Hijrah. Bukan 91 Hijrah, 91 tahun. 91 tahun zaman pemerintahan Banu Umayyah. Di sini berapa tahun? Tolaklah 41 tolak 11. Berapa? 30 tahun. Nampak tak? 30 tahun. 30 tahun pada zaman khilafah, 91 tahun pada zaman Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas tu anak dia, adik-beradik dia, anak dia, semua itu adalah berlaku semua pada Bani Umayyah. Selepas tahun 132 sampailah tahun yang berikutnya yang kita akan bincangkan nanti, itu dipanggil sebagai zaman Abbasiyah. Selepas zaman Abbasiyah dipanggil sebagai zaman Uthmaniyah. Tapi kita tak bincang sampai situ, sebab kita sekarang ini bukan kita belajar tentang sirah, tentang tarikh. Tarikh perlu tahu sampai habis, tapi ini sekadar mana kita belajar al-madkhal ila dirasatil fiqh al-islami, perkembangan, kemajuan, improvement fiqh pada zaman sahabat, zaman Bani Umayyah dan juga Abbasiyah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh padam bawang putih. Okey, kita lihat zaman tabi'in. At-tabi'un jamak kepada at-tabi'i. Okey, siapa itu tabi'in? Kullu muslim, setiap orang Islam yang tak pernah lihat Nabi tetapi dia lihat sahabat, itu tabi'in. Dia tak pernah pun lihat Nabi tapi dia lihat sahabat. Dia meriwayatkan daripada sahabat, au lam yarwi, ataupun dia tak pernah riwayat daripada sahabat. Siapa itu tabi'in? Tabi'in ni orang yang pernah lihat sahabat. Dia tak pernah lihat Nabi tapi lihat sahabat. Sama ada dia pernah meriwayatkan daripada sahabat tersebut ataupun tak pernah langsung meriwayatkan hadis daripada sahabat, tetap dipanggil tabi'in. Okey, at-tabi'in ini adalah ittaba'u as-sahabah. Mereka ikut jalan sahabat, ikut manhaj mereka. Seperti mana Quran yang mengisyaratkan kepada nama ini. Quran kata dalam surah Taubah ayat ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Okey, orang yang mengikut sahabat di kalangan orang muhajirin dan juga orang ansar. Nampak tak? Wasabiqunal awwalun, orang yang awal di kalangan orang muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan juga orang yang mengikut mereka. Siapa mengikut mereka itu? Orang yang mengikut muhajirin dan ansar. Siapa dia? Iaitu orang-orang tabi'in. Dipanggil tabi'in lah. Okey, zaman tabi'in ini adalah kita panggil marhalah al-thalithah, zaman yang ketiga. Zaman tasyri' fi ahdi risalah, kita panggil zaman pensyariatan, zaman Nabi. Yang kedua ahdus sahabah, pada zaman sahabat. Yang ketiga ahdut tabi'in, pada zaman tabi'in. Min haitsul afdaliyah, dia antara yang afdal lah, umat kurun yang afdal. Sebab sebaik-baik kurun adalah kurun yang bersama Nabi dan mengiringinya. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, yang mengiringi mereka, yang mengiringi mereka. Iaitu
Zaman terbaik zaman sahabat. Selepas itu zaman terbaik selepas itu adalah zaman tabi'in. Okey, jelas Kemudian fa khairul usur. Fa khairul usur. Sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi SAW, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Dinamakan zaman ini zaman tabi'in dengan beberapa nama. Di antaranya kita lihat. Sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu ayat Quran yang saya bacakan tadi, was-sabiqunal awwalun dalam surah At-Taubah ayat ke-100 juz yang ke-11. Ulama telah ijma' bahawasanya sahabat semuanya udul, adil. Faqad athna alaihim ta'ala, kerana Allah Ta'ala memuji kepada mereka seperti mana dalam ayat ini tanpa apa-apa taqyid. Adapun tabi'un maka diletakkan taqyid, qaid as-sana' bitaqyid dengan ihsan. Nampak tak? Jadi sebab tu tuan-tuan lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Nampak bila sebut tentang orang muhajirin, orang ansar, Allah tak letak apa-apa qaid, tak letak pun wasabiqunal awwaluna minal muhajirin minal muhajirin wal ansari bi ihsan. Tak ada sebut bi ihsan. Maknanya secara mutlak, secara umumnya bila sebut tentang sahabat, mereka semuanya udul, adil. Sebab itu bila sebut tentang riwayat daripada sahabat Nabi, semua diterima. Sebab mustahil sahabat akan melakukan pendustaan kepada Nabi. Sebab mereka ni orang yang baik, yang bersama dengan Nabi. Bila atas nama dia sahabat Nabi. Orang munafik tak dipanggil sahabat Nabi. Orang kafir Quraisy tak dipanggil sahabat Nabi walaupun mereka lihat Nabi. Sebab syarat dipanggil sahabat ada orang melihat Nabi dalam keadaan dia Islam. Okey. Nampak tak? Dia mati juga di atas iman, di atas Islam. Mati itulah dipanggil sahabat. Tapi untuk tabi'in, Quran qaidkan, letakkan syarat. Walladzina tabauhum bi ihsan. Ihsan. Mana orang yang mengikut mereka dengan bi ihsan, dengan cara yang baik, yang Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka juga redha kepada Allah. Nampak tak? Jadi makna tabi'in ni ada dua. Ada yang mana perkataan dia boleh dipercayai terus, ataupun perkataan mereka perlu diselidiki. Adakah benar daripada hadis Nabi ataupun tidak. Tapi kita tak tahu yang mana satu tu yang perlu diselidiki ataupun tidak. Maka semuanya perlu diselidiki pada zaman at-tabi'in, berbeza pada zaman sahabat. Okey. Nama untuk zaman sahabat ni ada beberapa nama lah. Antaranya dipanggil sebagai asrul tabi'in, zaman tabi'in, bi'atibari anna hadzal asr huwa al-asr alladhi kana dawru tabi'in fi majal al-fiqh barizan idh 'asha fi hadzal asr kibaru tabi'in ala ar-raghmi min baqa'i 'adadin min as-sahabah mislu Muawiyah bin Abi Sufyan nafsuhu muassis ad-daulah al-umayyah wala siyama sigharus sahabah. Pada zaman tabi'in, sebab apa mengambil kira apa tu? Zaman tabi'in ini dipanggil sebagai daurut tabi'in, pusingan tabi'in pada majal fiqh. Maknanya pada masalah fiqh dia telah muncul, telah zahir pada zaman tabi'in. Sebelum tu tak muncul lagi fiqh ni. Kerana orang yang hidup pada zaman tabi'in ini adalah kibarut tabi'in, adalah orang-orang senior sahabat Nabi. Orang senior sahabat Nabi dipanggil sebagai kibarut tabi'in sebab mereka juga hidup pada zaman tabi'in. Okey. Sekalipun adalah beberapa orang sahabat Nabi, contohnya seperti Muawiyah, ni senior ni, kibarut tabi'in. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia juga muassis, sebagai kita panggil yang memonopoli
iaitu Daulah Al-Umayyah Bani Umayyah. Terutamanya pada zaman tersebut juga ada Sigharus Sahabah, sahabat-sahabat yang kecil pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in mereka dah jadi besar, dah jadi dewasa. Yang kedua dipanggil asrut tabi'in, ini dipanggil sebagai asru zuhuril ittijahat al-fiqhiyah awil madaris al-fiqhiyah. Pada zaman ini telah lahirlah zaman fiqh ataupun madrasah fiqh. Dinamakan zaman ini juga dengan asr zuhurul ittijahat atau al-madaris al-fiqhiyah. Kerana itu di antara pergerakan fiqh paling penting pada zaman ini adalah zahirnya madrasah fiqhiyah. Antara paling penting pada zaman tabi'in ini adalah pergerakan fiqh melalui zahirnya munculnya madrasah fiqh. Asas zahirnya puak-puak kumpulan-kumpulan ini adalah asasan siasian, kerana asas daripada siasi, berpunca daripada siasi, politik. Thumma tahawwalat ila al-firq al-aqaidiyah, kemudian bertukar kepada perbezaan politik, maka berpindah kepada puak-puak ataupun kumpulan-kumpulan yang pelbagai akidah yang ada. Wa min ahammil madaris, di antara madrasah fiqh yang terpenting yang zahir pada zaman ini, iaitu pada zaman tabi'in, adalah dipanggil sebagai madrasah asy-syiah, madrasah al-khawarij, dan zahir daripada ahli sunnah wal jamaah ada dua madrasah, iaitu madrasah al-Madinah dan juga al-madrasah al-Kufah. Nanti kita akan bincangkan. Jadi pada zaman tabi'in ini ada beberapa madrasah yang muncul, ada beberapa madrasah yang lahir. Di antara madrasah yang lahir ada tiga: madrasah Syiah, madrasah Al-Khawarij, madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah pula dipecahkan kepada dua, iaitu dipanggil madrasah Al-Madinah dan juga madrasah Al-Kufah. Nampak tak? Boleh nampak Kemudian kita lihat al-khalfiyah at-tarikhiyah, sejarah latar belakang tabi'in. Bermula zaman tabi'in dengan taksis asas Daulah Al-Umayyah, seperti kita sebut ke awal-awal tadi. Sebab apa berlaku Daulah Al-Umayyah? Kesan daripada thawrah siyasiyah, iaitu kesan daripada apa kita panggil rusuhan politik yang berlaku pada ketika itu. Maka bermulalah buzur, benih-benih pemberontakan, rusuhan politik dengan apa yang berlaku ke atas berlaku pada zaman Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Maka pada ketika itu berlakulah thawrah siyasiyah yang menyebabkan Sayyidina Uthman telah dikepung dan juga dibunuh. Kemudian mereka berbaiat bersama Ali bin Abi Talib. Tetapi di sana belum lagi berbaiat dengan Ali satu jamaah di kalangan sahabat. Ketua mereka wa ala ra'sihim, ketua mereka adalah Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhum. Mereka berempat ini yang mengepalai, tidak berbaiat dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa waqa'at tas'id, maka berlakulah Aisyah naik unta hatta intahat, sehinggalah berakhir dipanggil sebagai waqi'atil jamal, peperangan Jamal. Kemudian berlakulah peperangan Siffin. Kemudian berlakulah tahkim antara Ali dan juga Muawiyah pada ketika dalam peperangan Siffin. Tahkim, mereka angkat Quran, mereka tak nak berperang lagi dah. Summa ma'aqiba dzalika minal insyiqaq, kemudian berlakulah perpecahan dalam saf tentera-tentera Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Maka daripada sini muncullah firqah dipanggil al-khawarij, yang menolak
tahkim, dan i'tabarathu, puak-puak ini mengiktibarnya sebagai khianah, pengkhianat kepada amanah. Kama zaharat, seperti mana zahirlah firqah, kumpulan dipanggil Syiah, yang membantu kepada Sayyidina Ali, wa ghalat, dan juga melampau-lampau, ghulu, pada menyokong Sayyidina Ali. Wa ra'at al-khilafah, mereka melihat khilafah ini layak dan yang layak untuk diberikan kepada Ali dan juga Ahlul Bait secara khususnya. Maka berbakilah majoriti di kalangan orang-orang Islam min ahli sunnah, yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah dengan cara yang sederhana, iaitu mutawassit, dengan cara yang benar. Maka al-zahir annal asas fit tafriqah, asas pada perpecahan ini adalah kerana siasi, natij an istira' hawla al-khilafah wa man ahaqqa biha, mengenai dengan khilafah. Pada zaman ni telah berlaku dah siapa yang layak untuk dilantik sebagai pemimpin, siapa yang layak untuk memimpin. Nampak? Wal haqq anna istira', sebenarnya perbalahan ini adalah natijatul fitan, iaitu kesan daripada fitnah yang mana telah tularkan, untuk sebarkan, telah tularkan fitnah ini, menyebarkannya ahlul batil, iaitu orang-orang yang tak betul, orang-orang yang murtaziqah, orang-orang munafik. Mereka cuba untuk sebar luaskan, sebarkan fitnah, sehingga berlaku kita panggil perkelahian dalaman. Mimman i'tanaqu al-Islam zahiran, kerana orang munafik ini ada juga dalam tentera Islam. Mereka berpura-pura je Islam, sebenarnya mereka tak Islam. Mereka nak cuba, mereka musuh dalam selimut, nak cuba untuk membangkitkan perpecahan orang Islam dalam kelompok Islam itu sendiri. Wa amilu ala tafriq kalimatil muslimin. Okey, nampak tak? Jadi di sinilah kita panggil bermulanya perpecahan as-siasi. Tuan-tuan boleh nampak di sini. Jadi kita tuliskan sikit, ada beberapa perkara yang kita nak sebutkan. Okey. Pada zaman siapa nama zaman tabi'in adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, jelas. Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu menjadi muassis kepada Bani Umayyah. Tuan-tuan kena lihat berlakunya al-thawrah as-siyasiyah. Apa itu thawrah as-siyasiyah? Iaitu pemberontakan politik, mana dah mula dah kegoncangan politik, kepincangan dalam politik, dalam kepimpinan dah start dari situ. Maka kesan daripada as-thawrah as-siyasiyah ini, kesannya apa yang berlaku? Maka Sayyidina Osman telah dikepung dan juga dibunuh. Okey, bila mana telah dibunuh Sayyidina Osman bin Affan, maka di sana berlakulah saurah lagi, saurah as-siyasiyah, iaitu berlaku perpecahan kepada dua grup, iaitu dipanggil sebagai grup Sayyidina Ali yang berbaiat dengan Sayyidina Ali, mubaya'ah, yang berbaiat dengan Sayyidina Ali. Ada majoriti di kalangan orang Islam tak berbaiat dengan Sayyidina Ali. Ada sebahagian berbaiat. Yang tak berbaiat dengan Sayyidina Ali ni ada yang diketuai oleh siapa? Talhah bin Ubaidillah, lagi Az-Zubair bin Awam, okey, lagi diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian diketuai oleh siapa dia? Iaitu Aisyah radhiyallahu taala anhum. Nampak? Ada 4 orang. Nampak rentetan daripada peperangan, rentetan daripada ikhtilaf antara Ali dan juga mereka ini, rentetan daripada ini. Apa yang berlaku perpecahan ni? Sebahagian nak baiat, sebahagian tak nak baiat. Punca dia Sayyidina Ali kata kita cari
Kita kata jangan kita cari siapa pembunuh Osman, kita selesaikan masalah khilafah, siapa jadi pemimpin. Lepas jadi pemimpin, dah tahu siapa jadi pemimpin, baru kita cari siapa pembunuh Osman. Yang satu lagi puak kumpulan, mereka kata tak, kita cari dulu siapa pembunuh, baru kita lantik siapa yang menjadi khilafah pemimpin. Itu je. Rentetan daripada ini berlakulah dipanggil peperangan Jamal antara siapa? Aisyah dan juga Ali. Selepas daripada itu berlakulah peperangan Siffin, panjang lebar. Dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, di sini adanya dipanggil apa? Sebagai apa? Tahkim. Tahkim ni mereka telah angkat Quran, mana kita berhenti, stop, kita punya perang, kita kembali kepada Allah dan juga Rasul. Tapi ada di kalangan dalam peperangan Siffin ini ada pengikut Sayyidina Ali yang mana ghulu, dipanggil Syiah, Khawarij. Mereka ini tak nak berhenti lagi, nak terus perang. Padahal tak perlu perang dah berdamai sebetulnya antara Ali dan Muawiyah, tapi ada pelampau dalam pengikut Sayyidina Ali ini, mereka nak teruskan. Inilah antara sebab-sebab kita panggil apa, berlakunya apa, perpecahan asiasi. Itu dimaksudkan. Okey, sebab golongan Syiah yang nak membantu Sayyidina Ali itu, mereka melampau-lampau, mereka kata yang layak untuk khilafah Sayyidina Ali je dan juga Ahlul Bait, itu je yang layak. Jadi sebab itulah ada sedikit berlaku perpecahan, dan yang memainkan peranan untuk menghancurkan ini adalah orang-orang munafik. Kerana mereka sembunyikan Islam dan mereka menzahirkan Islam, dalam mereka adalah kufur. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khalfiyah al-fiqhiyah. Tadi tu khalfiyah tarikhiyah, dari sejarahnya berlaku saurah asiyasiyah. Tapi dari sudut al-khalfiyah al-fiqhiyah, dari sudut latar belakang fiqh, background fiqhnya pada zaman tabi'in, dari sudut yang lain, intaqala amrul ijtihad wal ifta' fi hadzal asr ila tabi'in ba'da an kana min as-sahabah fi asrihim li'annahum tatalammadhu 'ala as-sahabah. وهكذا اتسعت دائرة الفقه باتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة الحوادث، كما اتسعت دائرة الخلاف أكثر مما كانت عليه في عهد الصحابة. وقد اتسم هذا العصر باتساع دائرة الفقه الإسلامي لأسباب أهمها. Boleh padam kita lihat pada latar belakang fiqh pada zaman tabi'in telah berpindah. Urusan ijtihad bukan lagi sahabat tabi'in, urusan fatwa bukan lagi sahabat tabi'in. Okey, kerana mereka ini tak dapat tidak, mereka ni juga sebenarnya adalah penuntut ilmu kepada sahabat, anak murid kepada sahabat. Dan pada zaman tabi'in telah banyak negara-negara Islam telah dibuka, banyak isu-isu baru yang berlaku, dan telah luaslah khilaf, perbezaan pendapat berbanding pada zaman sahabat. Okey, insya-Allah tuan-tuan, kita lihat sempat tak kita nak habiskan ni. Kita cuba sikit dalam masa 5 minit 10 minit, iaitu perkara yang paling penting antara sebab faktor apa dia luasnya fiqh pada zaman sahabat, iaitu intisyarul Islam wa tis'u raq'atid daulah al-islamiyah, tersebarnya Islam, luasnya negara-negara Islam yang telah dibuka, negara daulah al-islamiyah telah luas, sehingga jadilah batasan orang-orang Islam tamtaddu minas sin syarqan ila al-muhit al-atlasi gharaban, iaitu kita panggil daripada lautan China sampailah daripada negara China sampailah ke lautan Atlantik lah. Lebih kurang situ. Mana besar tu negara Islam, bukan lagi semenanjung tanah Arab. Okey, daripada lautan Arab sampailah ke mana? Ke Afrika Selatan. Jadi besarlah, panjang.
Dan negara-negara yang dibuka, mereka ada hadarah, tamadun budaya-budaya yang pelbagai, uruf yang pelbagai. Wa mimma adda ila zuhur katsiril minal mushkilat, dan banyaklah zahir kemuskilan yang tak tahu hukum. Sebab apa? Banyak dengan isu yang berlaku pada ketika itu. Maka bila banyak isu berlaku, banyaklah ijtihad, pendapat pada perbezaan bab-bab fiqh. Sebab itu salah satunya sebab negara telah dibuka, satu negara demi satu negara. Yang kedua, intisyarus sahabah fil amsar. Sahabat-sahabat tidak seperti zaman Sayyidina Umar, nak keluar Madinah kena minta izin dulu, tidak. Tapi sahabat telah tular ke seluruh negara-negara yang telah ditakluk. Sahabat tidak keluar pada dua zaman, Abu Bakar dan juga Umar, daripada Madinah Al-Munawwarah melainkan hajat siasiyah ataupun ta'limiyah, melainkan ada keperluan politik, ada masalah negara ataupun ada nak tujuan untuk mengajar, maka dibenarkan untuk keluar daripada Madinah. Seperti mana yang Umar Ibn Khattab telah laksanakan ketika mana Umar Ibn Khattab menghantar Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, dan dia tulis surat kepada penduduk Kufah, kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud, untuk penduduk Kufah. Inni qad ba'astu ilaikum Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku menghantar kepada kamu, wahai penduduk Kufah, Abdullah bin Mas'ud sebagai muallim, sebagai wazir, gubernur, dan juga sebagai pembimbing, guru kamu. Tuan-tuan boleh lihat dalam At-Tabaqatul Kubra, At-Tabaqatul Kubra li Ibn Sa'adin, karangan Ibnu Sa'ad. Pada zaman Uthman bin Affan, dia beri izin kepada sahabat untuk bitafarruq. Sahabat-sahabat boleh berpecah-pecah, boleh pergi negara ni, negara yang telah dibuka, boleh pergi. Khususan ahlul fiqh, khususnya kepada orang yang ahlul fiqh dan juga ahlul fatwa, dibenarkan untuk pergi. Haitsu aqbalan nas alaihim, di mana manusia terima mereka, di mana manusia datang kepada mereka untuk mengambil ilmu daripada mereka, sebab mereka ahlul fatwa, mereka ahlul fiqh. Fa ba'dhum kana yatasaddarul fatwa, sebahagian di kalangan mereka orang yang dapat memberi fatwa, melahirkan fatwa. Sebahagian di kalangan mereka dapat memberikan keputusan dalam mahkamah, contoh dalam perbicaraan. Sebahagian di kalangan mereka adalah yujalisul wulat wal umara, orang yang duduk di bangku-bangku pemimpin, sebagai menteri lah, kita panggil gubernur. Yumaddunahum bil musyawarah war ra'i, yang mana mereka akan duduk satu kerusi, satu majlis, bermesyuarat dan memberikan pendapat. Abdullah bin Mas'ud di negara Iraq, Ibnu Abbas di Makkahul Mukarramah, Zaid bin Thabit dan juga Ibnu Umar di Madinah Al-Munawwarah. Nampak tak? Ibnu Mas'ud di mana? Di Iraq. Ibnu Abbas di Makkah, Zaid bin Thabit dan juga Ibnu Umar adalah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tersebar-sebar. Di Iraq ada, di Makkah ada, di Madinah ada. Seperti inilah sahabat bertebaran, radhiyallahu taala anhum. Mereka sebarkan ilmu, mereka sebarkan fiqh pada negara-negara yang berbeza, sama di Kufah, di Basrah dan juga di Mesir, di Syam, di Yaman. Sebahagian di kalangan mereka tinggal di Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Sebahagian mereka di Makkahul Mukarramah. Tidak ada mereka ini, sahabat ini, ala darajatin wahidatin fi ma'rifatihim bisunnah. Mereka ni dalam memahami sunnah, memahami hadis, bukan level yang satu, bukan satu level. Ada yang pemahaman yang lebih, ada yang pemahaman yang kurang. Okey, wa fi akhdhihim birra'i, di kalangan mereka ada yang birra'i, ada yang kita panggil ijtihad birra'i. Okey, wa la'alla hadha min bainil awamil al-mu'addiya ila al-ikhtilaf al-fiqhi fi 'asr at-tabi'in wa dhuhur al-madari al-fiqhiyyah fi hadzal 'asr. Kita dah bincangkan dulu sebab-sebab dihantar mereka ini ke beberapa negara yang Islam telah buka, maka di situlah berlakunya ikhtilaf fiqhi. Sebab ada yang mereka cenderung kepada ijtihad birra'i, ada yang mereka berjaga-jaga, iaitu lebih utama kepada al-akhdhu bin nusus, pegang dengan nas al-Quran dan juga hadis. Maka dan di sana juga telah muncullah beberapa madrasah fiqh pada zaman tabi'in ini, maka menyebabkan ikhtilaf di kalangan ulama-ulama fiqh itu lebih luas, lebih besar berbanding pada zaman sahabat. InsyaAllah kita akan bincangkan esok mengenai dengan bagaimana tabi'in mereka dalam menyelesaikan sesuatu isu, apakah yang mereka ambil sebagai sandaran utama, yang kedua, ketiga dan keempat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan bincangkan pada zaman tabi'in ini agak panjang.
agak panjang kerana akan lahirlah beberapa madrasah di sini. Insya-Allah jangan lupa tuan-tuan puan-puan tekan butang share sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Yang terlepas ikuti siaran langsung kami boleh terus pergi ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah kita bertemu lagi. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.